Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Selamat Hari Wanita Luar Bandar Antarabangsa buat semua golongan yang menjadi penggerak daya ekonomi dan sosial di kampung maupun desa. Mira percaya setiap kejayaan yang kita kecapi hari ini pasti terselit di dalamnya kisah inspirasi dan pengorbanan seorang ibu atau kakak-kakak kita yang terdahulu. Ibarat lilin yang menerangi laluan untuk wanita muda mengejar kejayaan dan meneroka kemajuan dalam kerjaya di bandar, jasa dan peranan golongan ini seharusnya diiktiraf ke peringkat yang lebih tinggi. Semoga setiap cabaran yang dihadapi oleh penduduk desa, terutama wanita, seperti isu jurang kemiskinan, kesaksamaan dalam kepimpinan dan hak membuat keputusan berjaya ditangani agar kaum hawa mampu terus menjadi tunjang dalam institusi keluarga, masyarakat maupun negara. Menarik di Nona minggu ini. Saya guna vintage koleksi untuk mencipta seni lukisan saya. Kita guna kolong eco-friendly, konsep together dalam hutan. Satu tempat yang boleh betul-betul rehat, dekat dengan alam semula jadi. Setiap rekaan kita berkonsepkan minimalis, simple dan moden. Berbaktilah kepada kedua ibu bapamu walaupun dia seorang yang kafir. Nabi tanya, ada mak tak kat rumah? Kau balik pergi jaga mak kau. Kerana itu lebih besar daripada jihadmu di medan perang. Sesuai dengan gelaran Raja Sehari, semua pasangan pengantin pasti mahukan yang terbaik terutamanya penampilan diri di hari bahagia mereka. Jadi tidak hairanlah jika ramai bakal Raja Sehari kini lebih gemar menempah busana perkahwinan yang dibuat khas mengikut saiz dan cita rasa mereka. Segmen Lensa Gaya bakal menampilkan sebuah lagi jenama yang semakin mendapat perhatian penggemar fashion terutamanya bakal pengantin. Menekankan konsep rekaan moden dan gaya potongan yang minimal, jenama Farah turut menghasilkan koleksi pakaian yang sesuai digayakan di pelbagai majlis keraian. Pemilihan busana yang sesuai dengan bentuk badan dan menyelahkan suri pengantin pasti menjadi idaman buat bakal mempelai. Berpengalaman lebih 1 dekad dalam bidang rekaan dan penataan gaya, pemilik jenama Farah Izian kini berjaya merealisasikan impiannya untuk memiliki label sendiri. Untuk jenama Farah, setiap rekaan kita berkonsepkan minimalis, simple dan moden. Setiap koleksi mempunyai siluet yang bersesuaian untuk individu yang bersaiz petik hinggalah ke plus size. Rekaan yang direka juga adalah timeless dan juga bersesuaian untuk semua kaum. Inspirasi yang diambil daripada rekaan Farah ni adalah daripada wanita moden dan gemarkan keringkasan. Di mana setiap rekaan kita menerapkan minimalis dan simple. Dari segi pemilihan warna pula, saya memilih warna putih yang melambangkan kesucian. Penggunaan material yang sesuai amat penting bagi mengekalkan keselesaan pemakai sepanjang majlis berlangsung. Untuk koleksi baru jenama Farah ni, kita mengeluarkan 10 koleksi baru yang berkonsepkan moden, minimalis dan simple. Sesuai untuk mereka yang gemarkan keringkasan dalam berpakaian. Bagi koleksi kali ini, kita menggunakan fabrik crepe silk, chiffon silk dan juga duchess. Kita juga menggunakan chiffon sebagai material kita untuk collection baju-baju bridal. Rekaan ball gown yang sederhana dengan perincian yang minimalis ini merupakan pilihan yang tepat buat bakal pengantin yang inginkan gaya ringkas namun tetap menawan. Rekaan pertama merupakan dress dengan siluet ball gown. Rekaan ini ringkas tapi masih kelihatan menonjol kerana pemilihan fabrik yang berkilat dan juga bentuk ball gown itu sendiri yang lebih bold. Potongan busana pengantin ala duyung ini pula mampu membuatkan pemakainya kelihatan lebih tinggi. Perincian di bahagian pinggang diterapkan bagi menyelahkan sisi elegan pemakainya.
Untuk rekaan kedua merupakan mermaid dress. Detailing yang ada pada dress ini adalah draping pada bahagian sisi baju. Penggunaan teknik draping ini sesuai untuk individu yang berperut buncit kerana ia dapat menyembunyikan bentuk buncit pada individu tersebut. Okey, untuk rekaan ketiga adalah baju kurung moden dengan selendang biku. Ini untuk individu yang mahukan konsep tradisional pada baju mereka tapi tetap mahukan minimalis dan moden dalam berpakaian. Setiap bakal mempelai pasti mengimpikan busana pengantin idaman dengan cita rasa tersendiri. Semoga perkongsian ini sedikit sebanyak dapat memberikan idea buat bakal pasangan Raja Sehari yang sedang merancang hari bahagia mereka. Ibarat diberi nyawa baharu, piring hitam yang semakin pupus penggunaannya dalam bidang muzik, kini dikitar semula menjadi sebuah hasil seni yang memukau. Dikatakan menjadi individu yang pertama di Malaysia menggunakan piring hitam sebagai kanvas lukisan, Lau Jingzi tidak menyangka koleksi piring hitam yang dihasilkannya mendapat sambutan baik daripada penggemar seni. Walaupun sibuk dengan kerjayanya, Jingzi tetap meluangkan masa sebagai tenaga pengajar di bengkel seni lukisan koleksi vinil dan cakra padat yang dianjurkannya. Nona berkesempatan mengenali dengan lebih dekat anak muda yang kreatif dan berjiwa seni ini bagi berkongsi ilhamnya dalam segmen Inspirasi. Bagi individu berjiwa seni, peluang untuk meneroka kaedah baharu dalam penghasilan karya yang unik dan menarik pasti akan membuatkan mereka lebih teruja. Anak kelahiran Kuala Lumpur, Lau Jingzi tidak pernah menjangka cetusan idenya untuk menjadikan barangan terpakai seperti cakra padat dan koleksi vinil sebagai kanvas lukisan mampu menarik perhatian ramai. Saya suka lukis dan warna. Sejak kecil saya suka mengitar semula. Saya suka idea tu yang guna objek-objek yang lama dan giving it like senian lukisan yang cantik dari objek yang lama. Tapi masa pandemik, saya ada banyak masa lapang di rumah dan masa pandemik mak saya kemas rumah. Dia collect many like CDs dan piring hitam vintage koleksi. Saya guna those material untuk mencipta like seni lukisan saya. Selain untuk mengisi masa lapang, koleksi seni lukisannya juga dijual kepada mereka yang berminat. Bagi mengembangkan bakat yang ada, Jingzi merasa terpanggil untuk berkongsi ilmu bersama pecinta seni yang lain. Dia mengambil inisiatif mengadakan bengkel seni lukisan dan majoriti peserta yang hadir terdiri daripada golongan milenial. Selalu post di Instagram dan banyak Instagram follower saya dan kawan-kawan saya memberi sokongan positif. Ada kawan saya yang reply tanya saya like, oh kenapa tak jual lukisan? Sebab dia orang minat membeli lukisan saya. So I pun fikir why not. Idea ni untuk membuat bengkel mula when kawan kat office request saya like buat itu workshop untuk birthday dia dan dia jemput semua kawan dia, semua orang like belajar cara-cara berwarna on ceramic mugs. Itulah my first bengkel.
Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Walaupun sukar untuk membahagikan masa antara tugas hakiki sebagai seorang pegawai pemasaran digital dan hobi seninya, Jingzi tidak pernah menganggap situasi ini menjadi penghalang untuk dia terus berkarya. Sebagai seorang pelukis, Jingzi akui ada kalanya dia juga perlu mencari inspirasi agar tidak kekeringan idea. Tidak pernah berputus asa, setiap karya seni yang berjaya dihasilkan memberi satu kepuasan buat dirinya. So biasanya saya tak plan lukisan saya. Saya dah ikut rasa saya, go with the flow. Bila tu lukisan tak jadi seperti yang I nak, I akan start over until saya get itu result yang saya mau. Proses ini ambil lebih masa. Jingzi bertuah kerana ibunya Grace Chua sentiasa memberi dorongan dan sokongan. Koleksi barangan terpakai yang dikumpul oleh ibunya sejak dahulu menjadi titik tolak kepada sentuhan magis Jingzi yang terselah melalui bakat seninya. Saya ingat sebagai ibu bapa, kebanyakan kita memang mungkin kita harapkan anak buat bidang yang sama dengan macam saya di pendidikan. Tapi dia mau buat lukisan, kebanyakan dari kita mungkin cakap buat lukisan ada masa depan ya. Tapi ini satu bukti sebab dia buat hobi, tapi sekarang dia memang jual lukisan dia. Grace tidak pernah menghalang minat dan impian anaknya kerana dia percaya hobi masa lapang juga mampu memberi masa depan yang cerah jika diusahakan dengan baik dan konsisten. Saya sangat bangga dengan anak sendiri. Ya, saya ingat ibu bapa lain pun boleh buat sama juga. Bagi pencinta seni yang gemar mencuba sesuatu yang baharu, bengkel lukisan Cakrapadat ini boleh membantu meningkatkan kemahiran teknik melukis dan memberikan pengalaman yang berbeza. Saya rasa bengkel ni ada satu kelainan sebab dia ajak kita painting atas benda yang kita recycle. Benda yang kita dah tak guna. Sekarang kan kita dah jarang guna CD. So daripada kita buang, baik kita menggunakan skill seni kita dan kita painting atas CD tu. Workshop pertama yang saya pernah pergi dan pernah buat adalah canting batik. Tapi saya rasa benda itu tak mencabar bagi saya sebab kita guna watercolour. So untuk kali ini first time workshop saya menggunakan acrylic paint di atas CD. So untuk painting on CD ni based on kita punya kreativiti lah, apa yang kita boleh imajinasi, apa yang kita nak buat atas CD tu. So saya rasa ni kali pertama untuk saya explore lah benda-benda tu. Permukaan yang licin seperti Cakrapadat ini sememangnya lebih mencabar untuk dijadikan kanvas lukisan. Namun, bagi pencinta seni, ia merupakan perkara yang biasa. Apa yang penting adalah teknik yang digunakan. Seperti apa yang saya cuba buat ni. Betul ke apa yang saya buat ni? Ya, cantik. Melakukan aktiviti sebegini dapat mengasah bakat dan kemampuan individu. Karya yang terhasil daripada barangan terpakai ini juga diharapkan mampu memupuk sikap orang ramai untuk lebih menghargai barangan kitar semula demi kelestarian hidup bersama.
Minggu ini, Nona bersiaran dari sebuah kediaman jenis Samidi milik Wan Muhammad Fadli Wan Ibrahim dan Nurul Fadilah Mat Yusof. Pasangan suami isteri ini memilih tema minimalis moden sebagai konsep dekorasi kediaman. Ilham hiasan dalaman rumah ini tercetus daripada pemiliknya sendiri yang gemar menjadikan platform media sosial sebagai bahan rujukan. Turut menggabungkan beberapa konsep lain yang dirasakan sesuai dengan cita rasa mereka sekeluarga, suasana kediaman yang tenang dengan susun atur perabot yang serba ringkas ini mungkin boleh dijadikan inspirasi dekorasi kediaman anda. Meluangkan masa untuk berehat sebentar daripada jadual kerja yang padat dan tugasan harian yang melelahkan dapat membantu menstabilkan semula ketahanan mental dan emosi individu. Tidak perlu berlama-lama, percutian singkat sehari dua sahaja pun sudah cukup melegakan. Minggu ini, kami akan bawa anda ke lokasi penginapan yang bakal memberikan anda pengalaman berbeza. Terletak berdekatan Sungai Lembing, Kuantan, Pahang, anda boleh merehatkan minda dengan menghirup udara segar sambil menikmati pemandangan alam semula jadi yang mendamaikan. Jom ikut Nona, kita relax sekejap di Time Capsule Retreat. Lokasi ini menjadi antara destinasi penginapan yang popular dalam kalangan peminat alam semula jadi, terutamanya mereka yang gemarkan aktiviti berkemah. Konsep penginapan di sini terhasil daripada cetusan idea pemiliknya, Kevin Young, yang terinspirasi melalui pengalamannya sendiri. Time Capsule Retreat start dari tahun 2014. Dari mulanya kita buat projek ini dari itu cottage house, lepas tu kita move to capsule, lepas tu baru buat container punya series kita panggil Parallel. Saya tinggal di KL sudah 15 tahun. Ada satu hari saya balik Kuantan, lepas tu datang di Sungai Lembing, saya rasa selalu sibuk dengan kerja, kita tak ada masa untuk stop and relax. Kita dulu fikir mau buat konsep satu macam camping. Bagi saya banyak spesifik, kalau pergi camping hutan saya kena tandas bersih, saya kena aircon. Saya fikir mau buat satu tempat yang selesa tapi ada suasana camping. Dikelilingi dengan keindahan tumbuhan hutan tropika yang menghijau serta deruan air yang mengasyikkan, lokasi ini menawarkan suasana rekreasi yang sangat tenang dan menyegarkan. Untuk design, kita guna itu orang panggil kolong eco-friendly. Semasa kita berjalan nak buat projek ini, kita fikirlah apa konsep boleh keluarkan tidak menjejaskan to environment. So lepas tu kita fikirlah guna cover ini untuk letak dalam hutan untuk buat bilik. Yang warna dia kita ada cat putih semualah bagi bersih. Tapi untuk luar cover ini kita bagi dia nature saja. Kalau boleh tengok dia semua sudah naik itu rumput. So our concept nak buat macam blend in with nature. Suasana ini dia macam satu konsep together dalam hutan. Bilik kita ada 3 jenis. Waktu ini kita ada cottage house. Cottage house dia actually rumah ini sudah 100 lebih tahun. Rumah ini ketinggalan orang British dulu mereka yang buat. Lepas tu kita ubah soil rumah itu jadi putih semua dan bilik dalam pun semua putih. Kita tidak membuat apa-apa ubah soil yang besar di rumah itu. Kita biar saja rumah itu macam tu. For capsule, kita buat macam konsep glamping lah dalam hutan. For container, kita buat lagi besar sikit rumah macam kapsul. Konsep dia macam kapsul tapi dia ruang dia lebih besar sesuai untuk family, untuk sekumpulan kawan yang tinggal. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan sepanjang menginap di sini. Bukan sahaja dapat meluangkan masa bersama yang tersayang, malah pengalaman percutian ini juga mampu memberikan anda pengalaman berbeza dan memori yang manis. Aktiviti di Sungai Lembing kita ada Panorama Hill, boleh panjat lebih kurang 30 minit. Kita ada Rainbow Waterfall, kita ada Sungai Lembing, Pasir Puteri, kita ada Jabatan Gantung. Lepas tu kita ada makanan tempatan yang sangat sedap. Saya rasa orang suka datang sini sebab sini suasana sunyi, dia lebih dekat dengan nature. Saya rasa tarikan Time Capsule ini satu tempat yang boleh betul-betul rehat, dekat dengan alam semula jadi.
Saya rasa mungkin mereka terlalu sibuk di bandar kan. Mereka perlu satu tempat rehat dan dekat dengan nature. So saya rasa tempat ini memang sesuai untuk mereka. Kita selalu ada buat fogging, kita selalu ada buat itu sulfur. Untuk keselamatan pengunjung, kita selalu utamakan. Macam rumput-rumput, kita semua selalu bersih. Kita pun sudah ada start buat pagar di sekeliling. Tak adalah, selama ini pun tak ada haiwan berbisa datang. Untuk menarik lebih ramai pengunjung, Kevin bercadang untuk membuka sebuah lagi penginapan istimewa yang menggunakan rangka pesawat lama pada awal tahun hadapan. Bagi yang masih mencari lokasi menarik untuk percutian ringkas bersama alam semula jadi, mungkin penginapan di Time Capsule Retreat ini mampu memberi idea dan pengalaman berbeza buat anda. Pernah menjadi antara menu popular yang tular di laman media sosial, strudel kini semakin digemari oleh rata-rata rakyat Malaysia. Lebih mengujakan apabila juadah pencuci mulut dari Austria ini telah diolah dengan pelbagai perisa yang lebih bertepatan dengan selera masyarakat tempatan. Bersama pemilik Brownies by Auni yang juga seorang graduan undang-undang, Auni Salsabila bakal berkongsi cara penyediaan strudel pandan gula Melaka menerusi segmen air tangan. Sajian pemanis mulut sesuai dijadikan pelengkap hidangan minum petang bersama keluarga mahupun teman. Bermula dengan impian sewaktu kecil, Auni Salsabila Syamsuddin kini berjaya merealisasikan cita-citanya untuk memiliki perniagaan manisan dan pelbagai menu pencuci mulut. Nona menjengah ke dapur Auni untuk berkongsi satu resepi istimewa iaitu strudel pandan gula Melaka. Bahan-bahan yang diperlukan ialah tepung, mentega, air, krim keju, gula Melaka, garam, esen vanila, krim putar, perisa kelapa pandan dan kelapa parut kering. Semua dah tengok bahan-bahan tadi. Sekarang Auni nak tunjukkan cara untuk menyediakan pastry. Pertama kita masukkan butter. Kita akan mixkan on low speed. Kemudian kita masukkan tepung gandum. Putar adunan pastry sehingga sebati. Kemudian, masukkan 1 sudu garam dan secawan air. Teruskan putar pada kelajuan sederhana sehingga adunan sebati. Okey, macam inilah kejadian dough. Kalau dough ni melekit sikit, boleh tambahkan sedikit tepung gandum. Sekarang kita akan ulikan hingga 1 inch thick. Setelah mendapat ketebalan yang kita inginkan, kita bahagikan dough kepada 4. Tapi sebab kita nak dapatkan saiz strudel lebih kecil, kita akan gunakan 1 dulu. Saya gunakan sedikit icing sugar untuk taburkan kepada pastry ni. Kita akan ulikan dia. Lebih kurang saiz macam ni. Kita akan ambilkan this roller dan kemaskan hujung-hujung yang terkeluar ni. Kita potong separuh. Okay. Kemudian kita akan letakkan kepada atas loyang yang telah dilapikkan dengan baking paper. Kemudian kita akan masukkan ke dalam oven selama 10 minit dalam suhu 150 darjah. Okey, sementara menunggu pastry dalam oven, kita akan mulakan dengan resepi filling. Untuk resepi ni, saya menggunakan 2 jenis filling. So, kita akan buat resepi yang pertama iaitu menggunakan cream cheese. Pertama, kita masukkan cream cheese. Kita akan pusingkan cream cheese ni on low speed dalam 2 minit.
Kemudian kita akan masukkan icing sugar. Sedikit vanilla essence. Dan juga sedikit gula melaka. Kita akan kacau sekejap untuk make sure semua sebati. Kemudian kita akan kacau lagi. Okey, inilah hasil cream cheese filling. Okey, sekarang kita akan membuatkan filling kedua, iaitu whipped cream filling. Pertama kita akan masukkan whipped cream. Untuk resepi ni kita akan gunakan waist attachment, okey. Okey, kita akan menggunakan speed yang tinggi dalam 2 minit. Pastikan adunan diputar sehingga sebati. Okey, bila dah nampak kembang sikit, kita boleh masukkan perisa pandan kokonat. Okey, dengan 1 tablespoon kokonat. Bila kembang, dia akan macam ni. Okey, pastry kita pun dah siap. Kita dah sejukkan juga. Now, kita nak preparekan, kita nak susunkan dia. Kita akan ambil cream cheese filling ni. Saya gunakan nozzle yang bulat. Untuk filling ni, saya prefer guna 2 jenis filling. Sebab untuk dapatkan rasa cream cheese tu, rasa lemak dia. Yang whipped cream ni rasa-rasa light sikit. Okey. Kita akan taburkan sedikit kokonat. Kita akan drizzle sedikit gula melaka. Ini kita akan stack dia. Once dah siap, kita akan drizzlekan dusting sugar. Okey, inilah hasil dia. Selamat mencuba. Inilah manis yang ditunggu-tunggu. Jom makan. Rasa lemak masin keju dan manis gula melaka menjadikan hidangan ini mempunyai rasa yang seimbang dan sangat enak untuk dinikmati pada bila-bila masa. Sudah menjadi satu kemestian, setiap individu ingin memiliki kediaman dengan ciri terbaik. Selain harus mengutamakan keselesaan, kediaman perlu dihias cantik agar ia dapat memberikan ketenangan dan kepuasan buat penghuninya. Persis Hotel Mewah, Faziatul Hafizah dan Ibrahim Ismail menata rias setiap ruang kediaman dengan aksesori hiasan yang mempunyai elemen keemasan, kilauan dan tekstur. Saksikan keindahan dekorasi rumah berkonsepkan modern glam yang cukup elegan dalam segmen Diary Deco untuk inspirasi bersama. Kediaman di Kuantan Pahang menjadi lokasi pilihan untuk inspirasi Diary Deco minggu ini. Ilham bagi hiasan rumah bertemakan modern glam ini tercetus daripada perkongsian komuniti deco di laman media sosial serta minat pemilik kediaman Ibrahim Ismail dan Faziatul Hafizah terhadap hiasan dalaman rumah. Tema rumah saya tema modern glam. Pertamanya minat dengan colour gold. Biasa gold ni dia akan berkait dengan glam. Lepas tu datanglah ilham, kita buat konsep tu. Gold tu yang basic lah. Tapi kita kena mainkan juga dengan mix dengan colour-colour yang berlainan lah bagi nampak wow sikit. Memang memang daripada dulu memang minat colour biru. Lepas tu tercetuslah idea lansir je colour biru.
Rumah teres 2 tingkat jenis semi-D biasa ini telah diubah suai menjadi kediaman mewah yang lengkap dengan pelbagai kemudahan serta perhiasan indah. Bagi Faziatul atau mesra Disa Pejaja, ruang kediaman yang luas memberikan keselesaan untuk dia menerima kunjungan lebih ramai keluarga maupun teman-teman saban minggu. Rumah ni TV memang, ruang menonton memang tak ada dekat bawah sebab kita menggunakan semua sudut dekat rumah ni. Anak-anak semua menonton TV kat atas dan atas tu adalah ruang menonton lah. Untuk ruang tamu, kita ada 2 ruang. Satu ruang utama. Ruang utama untuk bila tetamu ramai datang, memang semuanya berkumpul dekat ruang tamu lah. Ruang utama. Ruang yang kedua, ruang tu lebih kepada moden dengan mix dengan colour biru. Itu untuk ruang santai, untuk kita relax-relax sambil berborak, minum kopi ke kalau kawan datang ke kan. Itu tempat kami biasa selalu berkumpul lah. Jaja lebih gemar menggunakan bidai dan pintu lipat jenis kaca agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumahnya secara semula jadi. Bagi memberi ilusi ruang yang lebih luas, sudut rumah dihias dengan dekorasi cermin. Asalnya kita hanya dapur tu sampai ruang yang asal saja. Kononnya kita nak buat konsep terbuka, open konsep lah kitchen tu. Bila dapur tu separuh siap, masalah debu. Masalah debu dengan hitam-hitam, terus kita plan idea lain, kita pasang folding door bagi tutup. Tercetuslah bila orang tanya banyaknya meja makan, terjadilah macam tiga tempat ruang makan lah. Daripada duduk sampai sekarang dah 7 tahun memang guna blind, tak pernah guna lansir. Bagi efek dia nampak luas, nampak lebih lapang, tak serabut dengan lansir. Macam itulah. Sesuai dengan konsep modern glam, perhiasan yang dipilih mempunyai elemen roda emas. Efek kilauan dan tekstur perabot juga berperanan dalam menjadikan kediaman tampak mewah meskipun minimalis. Bagi kawasan luar rumah pula, Jaja cuba mewujudkan suasana alam semula jadi yang tenang melalui lukisan mural air terjun serta kolam ikan. Tips untuk yang berminat dengan konsep modern glam ni, pemilihan colour. Biasanya kalau glam ni dia sesuai dengan konsep nude colour. Dia bergabung dengan gold. Lepas tu kalau langsir, ruang rumah ni pun agak luas. Kita tak bermain colour tu, kita bukan setempat saja. Contoh macam ruang tamu, kita nude colour, warna light colour. Bila di ruang kedua, kita tak nak lari pada konsep juga, tapi cuma kita lari pada colour saja. Colour kita mainkan lansir biru. Tapi ada juga glam juga kat situ. Kita mainkan dengan aksesori, dengan coffee table, ada line-line gold. Segenap ruang kediaman yang dihias adalah hasil kreativiti dan sentuhan Jaja bersama suaminya. Dekorasi sebegini mampu mewujudkan suasana yang menarik dan selesa selain menunjukkan citarasa pemilik yang bijak menata rias kediamannya. Tiada apa yang lebih membahagiakan buat seorang ibu selain melihat anaknya membesar dengan sempurna dan berjaya mengecapi kejayaan yang didambakan. Namun untuk merealisasikan impian ini, pastinya setiap usaha perlu disulam dengan restu dan doa ibu itu sendiri, kerana setiap doa seorang ibu tiada hijab dan sangat mustajab. Ikuti kupasan lanjut bersama Ustazah Asni Mansur mengenai doa ibu yang makbul dalam segmen Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang saya panggil pun ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Allah memuliakan ibu-ibu. Masya Allah, tajuk kita
Yang nak bincang hari ini adalah makbulnya doa ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sesungguhnya kamu diperintahkan untuk tidak mensyirikkan Allah dan sembahlah Allah, dan dengan kedua ibu bapamu berbuat baiklah. Solat itu perintah Allah? Ya. Adakah puasa itu perintah Allah? Ya. Adakah keluarkan zakat itu perintah Allah? Ya. Adakah pergi haji perintah Allah? Ya. Adakah mentaati, berbakti kepada kedua ibu bapamu perintah Allah? Ya. Ini adalah salah satu perintah Allah yang semua orang tidak boleh nak kelok-kelok, tidak boleh nak pusing-pusing bagi tahu sebenarnya boleh je tak taat mak bapak, bolehnya tidak berbakti kepada mak bapak. Tak, ini adalah fakta yang sangat jelas. Berbaktilah kepada kedua ibu bapamu walaupun dia seorang yang kafir. Ramai orang nak berbakti dan mereka mencipta alasan. Yelah, mak bapak ni yang jaga aku kan, sebab tu kita kena jaga dia balik. Oh, sebab dia jaga kita, kita kena jaga dia baik. Baik, Alhamdulillah. Kalaulah ibu ni tak jaga dia ni dulu nenek dia bela, mak dia tak jaga dia. Aku tak nak jaga mak aku sebab mak aku tak jaga aku dulu, yang bela aku nenek. Tak boleh, haram. Maka tetaplah walaupun mak dia tak jaga dia, dia tetap kena berbakti dan menjaga ibu dan ayahnya. Walaupun mak ayah dia tak jaga dia, maka dia perlu berbakti tanpa syarat. Dia perlu berbakti tanpa alasan. Dah ini memang mak kita, ini yang lahirkan kau, ya. Memang mak kita, memang ayah kita. Maka sebab itu, doa seorang ibu itu diangkat dan dimakbulkan oleh Allah. Maka penonton yang dikasihi Allah, kalau kita pernah dengar, tangan yang menghayun buayan boleh menggoncang dunia. Dan tangan seorang perempuan yang bergelar ibu yang diangkat boleh menjadi makbul. Ibu ni, ibu-ibu sekalian, anak-anak yang dikasihi Allah, doa baiknya makbul, doa buruknya kabul. Tak takut ke? Ada orang buat tak tahu dan tak kisah dengan, alah, mak aku kecil hati, tak ada hal lah. Jangan risau, jangan risau. Okey tu, dah lama tu. Buatnya kita mati dalam keadaan mak kita murka dengan kita, kebalkah kita dari neraka? Adakah kita ada kekebalan untuk tidak terbakar dari neraka? Tak ada. Kalau tak kebal dari neraka, maka takutlah dengan kemurkaan seorang ibu. Kerana kemurkaan Allah pada kemurkaan seorang ibu. Penonton dikasihi Allah. Sebab itu kita berdoa, Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapaku ya Allah. Kau kasihani mereka, kau sayang dia ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil. Doa ibu makbul, doa baik makbul, doa buruk kabul. Maka berhati-hatilah dengan doanya seorang ibu. Kadang-kadang ramai tak perasan, ramai orang berkejar pergi mencari Kaabah untuk mencari ganjaran 100,000 pahala ibadah. Dan dia lupa, dia ada wali keramat yang di rumahnya yang perlu dihormati, yang perlu dilayan. Laksana ada Kaabah di dalam rumahnya. Maksud dia apa, ibu-ibu sekalian? Maksudnya, kalau kita ada mak, ada ayah yang memerlukan perhatian, yang sakit, dia dapat pilihan. Kata tak apalah, biarlah aku pilih untuk menjaga ibu dan ayahku yang sakit. Ini nak pergi umrah ni, nak pergi haji ni. Masya Allah, maka dia memilih untuk memelihara ibunya yang sakit, ayahnya yang sudah tua. Maka sesungguhnya itu lebih mulia. Subhanallah. Masakan seorang sahabat yang ingin pergi berjuang ikut Nabi SAW. Nabi tanya, ada mak tak kat rumah? Ada. Kau balik, pergi jaga mak kau. Balik, layan mak kau. Kerana itu lebih besar daripada jihadmu di medan perang. Jelas, sudah terang lagi bersuluh. Subhanallah, berhati-hatilah dengan doa ibu. Kalau anda tidak kebal dari neraka, jangan main-main dengan murkanya seorang ibu. Kerana doanya makbul. Doa baiknya makbul, doa buruknya kabul.
sesungguhnya meminta pada yang ada. Mintalah supaya tangan-tangan anda adalah tangan yang berkhidmat menyuapkan ibumu, yang berkhidmat melayani ibu dan ayahmu. InsyaAllah. Minta supaya Allah pilih kita. InsyaAllah. Sebelum mengakhiri siaran, terima kasih sekali lagi kepada Wan Muhammad Fadli, Wan Ibrahim dan Nurul Fadilah Mat Yusof kerana sudi menerima kunjungan kami hari ini. Semoga segala ilmu dan informasi bermanfaat dan kisah inspirasi yang kami kongsikan hari ini dapat dijadikan sumber kekuatan untuk kita bangkit sebagai wanita yang lebih cekal dalam mendepani apa jua rintangan yang mendatang. Biar jatuh berkali-kali daripada tidak berani mencuba walaupun sekali. Terus setia bersama kami di minggu hadapan kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.